Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya ingin bercerita mengenai kenapa saya memilih perniagaan Amway. Okey, sebelum tu saya nak cerita mengenai uh, latar belakang Amway kan. Sebelum ni saya tak pernah cerita pun mengenai latar belakang Amway, kan. Cuma korang tengok saya buat Amway sajalah. Jadi hari ini saya nak bercerita uh, latar belakang syarikat lah. Sekurang-kurangnya kita tahu, kan, kurang tahu apa dia perniagaan Amway itu. Okay, seterusnya Amway ini diasaskan oleh dua orang sahabat baik, iaitu Rich DeVos dan J. Van Andel lah. Mereka ni dua seorang sahabat baik yang berasal daripada uh, Belanda lah, menetap di ada Michigan, USA, kan. Mereka pun telah tamat perkhidmatan di dalam Perang Dunia Kedua dan mengejar impian untuk membuka perniagaan. Okey, permulaan mereka membuka uh, sekolah juruterbang. Yang kedua adalah membuka restoran dan yang ketiga adalah sebagai pengedar Puteri Light. Okay, bermulanya lah di situ tercetusnya Amway pada tahun 1959. Okey, seterusnya Amway ini dahulunya ditubuhkan bermula di stesen petrol yang tak digunakan lah. Bila kita tengok sekarang ni, tengok kan, berkeluasan sepanjang 7 batu lah. Kan, kilang-kilang dia tu memang sangat-sangat besar. Kan, kalau kita tengok dekat situ ada sebelah kiri dia tu tasik berwarna biru, terjaga kebersihan dia. Dan kalau di Malaysia, kan, tasik dan sungai, kan, apa yang terjadi pada sungai dan tasik tu sesungguhnya amatlah bangkan, ataupun ada tempat-tempat yang orang yang tak bertanggungjawab buang bahan sisa kimia lah tu, sisa toksit kan, tidak pada syarikat Amway. Amway ni sangat menjaga dia punya nama syarikat lah, kan. Okay, Amway di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1976. Amway ni adalah peneraju syarikat jualan langsung yang pertama di Malaysia. Dia juga telah disenaraikan di Bursa Saham pada tahun 1996. Antara saham besar tempatan, antara pemegang saham tempatan yang paling besar bagi Amway adalah Amanah Raya Trust, iaitu Amanah Saham Bumi Putera lah, kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang persaraan, lembaga tabung haji lah. Okey, seterusnya kalau korang nak tahu, ibu pejabat Amway ni pembiayaan dia adalah 100 juta dan berkeluasan 200,500 kaki persegi. Memang sangat-sangat luas lah. Kalau ada masa, saya akan bawa anda ke sana lah. Dalam di Petaling Jaya tu, shop dia tu, di Pavilion tu, macam-macam ada. Sebab dia menjual 800 produk, daripada beli air, kan, ruang tamu dan sebagainya lah, semua ada. Satu lagi saya nak bagi tahu, Amway ni dia masuk Bursa Saham tau pada Isnin 30 Januari 2006. Kita tengok ada simbol Alias tu, itu menandakan Amway ni adalah patuh syariah. Pada masa tersebut, pesaing terdekat dia adalah CNI. Tetapi mendahului senarai adalah Amway lah. Okay, seterusnya kita tengok pada Bursa Saham 2018. Bursa Saham 2018, Amway ni top 10, kan, antara saham ke-10 antara saham paling aktif, kan, di Malaysia. Seterusnya, saya nak maklum dekat anda bagaimana kita memilih syarikat MLM yang baik lah. Kita perlu memilih 3 kategori. Yang pertama, kita tengok kepada barang dia. Barang yang macam mana? Mempunyai pasaran yang luas sebabnya dah 68 tahun di
dunia, bukan Malaysia. Kan? Kegunaan harian dan beraneka jenis. Kan? Macam saya beritahu tadi, masuk je rumah, dalam bilik tidur, dapur dan bilik air. Semua produk tu ada di syarikat Amway lah. Kan? Seterusnya, pembelian yang kedua kita tengok kepada syarikat. Syarikat yang macam mana? Syarikat yang kuat sebab dah lama. Tahan lama. Kan? Daripada dulu dan sekarang masih ada. Syarikat yang macam ni lah yang kita nak. Kan? Yang kita boleh perniagaan yang semakin hari semakin maju. Okay. Dan satu lagi, Amway ni sangat berintegriti. Untuk integriti nanti saya cerita kemudian. Okay, seterusnya kita tengok pada yang ketiga lah. Pembelian yang ketiga adalah kita tengok pada sistem ni. Sistem dia macam mana? Sangat adil. Contoh, saya dengan anda, kan? Saya dengan anda ni, saya ni upline. Tapi kalau anda rajin, fokus, konsisten untuk buat perniagaan Amway, anda boleh potong bonus, anda boleh potong PIN. Upline anda lah. Kan? Dan Amway ni juga dia adalah tahan ujian masa masuk dia. Marketing plan dia tu, nanti saya akan cerita kemudian, marketing plannya daripada dulu hingga sekarang tak berubah lah. Okay, seterusnya kita tengok kepada Amway ni adalah sangat menguntungkan. Kenapa sekarang anak-anak muda berlomba-lomba nak buat perniagaan Amway? Sebabnya diperkenalkan pula iaitu sistem POPLAS. Dekat situlah banyak Amway duit, banyak duit yang ditambah bagikan lah. Okey, seterusnya Amway ni kita kena faham dia bukan syarikat piramid ataupun skip cepat kaya. Jadi kena anda kena situ. Seterusnya Amway ni dia mempunyai 30 shareholder lah, saham-saham yang ada di bawah Amway lah. Antara dia seperti Lambaga Tabung Haji, Amanah Raya dan banyak lagi. Kalau kita tengok dekat sini 30, kan banyak sangat. Okey, seterusnya ini adalah fatwa Kerajaan Brunei. Kenapa fatwa Kerajaan Brunei? Sebabnya Brunei ni adalah mementingkan keagamaan berbanding dengan kita lah. Lepas tu seterusnya dia juga ada kalau kita tengok muka surat, dia ada muka surat 269 hingga 270, sistem perniagaan Amway yang dipahami tidak bercanggah dengan syarak. Yang tu kita kena faham bermakna Amway ni bukan yang tak halal lah. Dia sebenarnya dia halal. Okay, seterusnya kita tengok pada jualan dia. Kalau kita tengok pada tahun 2000 hingga 2015, kan? Kita Malaysia ni ada 3 tahun. Ada tahun-tahun dia mengalami kegawatan ekonomi. Tapi kalau kita tengok pada graf ni, kan? Graf ni perniagaan Amway itu bukannya menurun, semakin meningkat. Okey, seterusnya kalau kita nak ini adalah antara kita lihat dekat sini adalah shop Amway yang berada di seluruh Malaysia dan Brunei lah. Kan kita boleh menjalankan perniagaan walaupun di mana kita berada lah. Seterusnya ini adalah rekod dan pencapaian Amway yang dipercayai oleh Malaysia. Sebab apa? Amway diberi renew lesen selama 10 tahun daripada 29 Julai 2020 hingga 29 Julai 2030. Memang kan, tengok syarikat-syarikat lain Malaysia bagi 5 tahun saja, tapi dengan Amway 10 tahun. Satu lagi saya nak maklum, Amway ni dia mempunyai penyelidikan dan pembangunan. Dia ada 900 saintis, ada juruteknik dan ada jurutera. Maknanya apa dua suplemen yang dikeluarkan oleh syarikat Amway daripada Nutrilite
dia mempunyai pakar. Ya, contoh pakar untuk biosi ada, untuk salmon omega ada. Lepas tu ada ujian. Yang dia buat setahun 500,000 ujian yang dia buat lah. Kan, bayangkan 500,000 ujian dalam masa setahun. Bermakna dia sangat-sangat mementingkan kualiti. Jaminan barang dia, produk dia tu kita gunakan tanpa was-was. Dan pattern dia kita tak boleh tiru. Kalau ada syarikat yang tiru, MOE akan saman. Okay, kenapa disebut Nutrilite? Kan? Kalau anda nak tahu, Nutrilite ini adalah jenama suplemen dietari vitamin nombor 1 dari segi jualan dia di dunia. Kenapa Nutrilite? Sebabnya dia adalah ditanam, diproses, dipetik, dituai di ladang tanah yang organik yang disahkan halal oleh Infanka. Infanka tu apa? Islam sedunia lah yang diiktiraf oleh JAKIM Malaysia. Kalau kita tengok lambang dekat logo, ada lambang dekat botol suplemen tu, itu menandakan Muslim lah. Mari kita tengok pendapatan MOA lah, pendapatan warisan yang saya sebutkan tadi, berintegriti. Cuba anda lihat di sini, ini adalah Diamond Derek Chan Poy. Ini pendapatan, ini dia punya payslip lah. Dia meninggal pada Mei 1993. Tengok pendapatan dia pada bulan Jun, bulan Julai dan seterusnya. Walaupun berada di dalam kubur, tapi pendapatan Diamond ni meningkat dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Kan? Carilah syarikat yang kita dah meninggal, tapi kita pendapatan kita ada yang boleh kita tinggalkan untuk kita punya waris. Itu kehebatan syarikat MOE. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Pendapatan pada tahun 1994 pun mencecah hingga 200,000. Ini sebagai bukti jerat dia menandakan ini adalah dia telah meninggal dunia lah, kan, dah mendiam. Ini pendapatan tahunan dia 250,000, kita darat dengan 25 tahun. 6,250,000,000. Sangat-sangat banyak. Kan? Kemana pendapatan yang dia dapat ni? Kita tengok. Ini adalah abang dia, adik dia, disalurkan kepada abang dan adik dia. MOE ini sangat-sangat mementingkan integriti. Ini kita tengok salah seorang postmate yang telah berjaya. Yang telah berjaya dalam perniagaan MOE lah. Kan? Kita tengok. Seterusnya, ini adalah gambar beliau bersama dengan Crown Ambassador Lee Kim Soon, berkelulusan darjah 2 sahaja. Kan? Seorang penjual durian di tepi jalan. Kan? MOE ini dia tak mementingkan sijil, tak mementingkan akademik. Dia nak kesanggupan kita, kerajinan kita, dan fokus kita untuk buat bersungguh-sungguh perniagaan MOE. Okay, seterusnya, ini adalah anak beliau, iaitu founder Double Diamond, Shahrul Fahmi. Shahrul Fahmi lah. Dia adalah salah seorang peniaga konvensional yang membuka gerai makanan di tepi jalan. Jual pelbagai jenis lauk, sebagai penembak roti canai. Dan isteri beliau menjual nasi lemak 800 bungkus sehari. Tengok, bayangkan, banyak. Selain pada itu bawa lori 1 tan, 3 tan, buka kawash, lepas tu membuka kedai perabot, menjual perabot terpakai lah, dan akhirnya memilih perniagaan MOE. Ini adalah percutian mereka yang pertama sekali pada tahun 2012. Seterusnya adalah tempat-tempat yang mereka pergi sangat-sangat eksklusif, kan, yang diberikan oleh syarikat MOE, memenuhi cita rasa dan memenuhi kehendak kita lah. Maknanya kita pun puas hati, seronok
penat lelah kita ni berbaloi apabila kita dah melancong ke luar negara. Okay, seterusnya, ini adalah daripada tahun ke tahun, mentor kita ni, mentor saya lah, membawa ramai kan ke Las Vegas, ke New Zealand 2014, 2015, Mediterranean Cruise 2016, semakin ramai mereka pergi melancong, dan Hawaii 2017. Nah, ini adalah pengiktirafan diamond kita kan. Bila ada jadi diamond, tidurlah dalam business class yang sangat eksklusif. Mereka pun telah menjalani hidup susah, mempunyai kenderaan biasa-biasa je kepada kenderaan yang luar biasa ini. Kan, itulah kelebihan apabila kita betul-betul fokus untuk buat perniagaan MY. Ini adalah rumah mentor kita setinggi 6 tingkat. Kan, bila ada duit, bila ada kehidupan yang selesa, kan, kita pun apa saja yang kita nak, kita boleh beli. Anda rasa macam mana perniagaan ini? Sangat best. Ini upline saya, C4, iaitu mereka pun telah, iaitu founders Sapphire, Cikgu Nasrul dan Cikgu Darlina lah. Mereka pun layak melancong ke Sydney, ke Dubai, ke Istanbul, dan insya-Allah pada Jun nanti mereka akan ke Alaska. Ini adalah pendapatan tahunan mereka di musim PKP. Kan, ada orang, ada syarikat gulung tikar, berhentikan pekerja, tutup kedai sebab tak mampu nak bayar sewa kedai, sewa pekerja dan sebagainya lah. Tetapi syarikat MY semakin maju pada ketika PKP. Dan seterusnya, ini adalah upline saya, iaitu founders distributor Platinum, New Founders Platinum DD. Dia pun dah jadi seorang DD lah. Jadi upline saya, iaitu mereka pun layak ke Sydney. Tak dapat pergi ke sini sebab PKP, COVID-19. Dan MOE gantikan dengan 25,000 masuk dalam akaun. Best tak? Dapat duit 25,000 masuk dalam akaun. Syarikat bagi selepuk masuk dalam akaun. Kan? Lepas tu 2021 kan layak ke Istanbul. Tetapi ada ke Istanbul ni tak boleh sebabnya ada krisis letupan di Istanbul. Buat kali kedua untuk apply kita, apply saya lah, dapat lagi RM25,000. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana saya nak tunjukkan satu demo lah, kan, macam mana kita nak apa sebenarnya dalam perniagaan MOE ni. Jadi saya nak tunjuk salah satu produk lah, produk yang sangat viral, yang sangat bagus lah. Okay, ini adalah kita punya Distrop. Kan, Distrop ni dia adalah 1 kilo, 1,000 liter. Dia adalah pekatan, bukan cecair. Ini adalah pekatan yang perlu kita cairkan. Diperbuat daripada apa? Kandungan dia adalah lemon, minyak kelapa dan aloe vera. Aloe vera tu kalau kita tengok kajian dia adalah melembabkan tangan dan melembutkan tangan kita. Kan? Ini adalah pencuci pinggan Distrop lah. Bukan setakat cuci pinggan. Secerita sikit kelebihan dia. Kan? Kalau dibandingkan, bukan nak condemn brand X. Kalau brand X, kalau nak basuh pinggan, pinggan saja yang boleh basuh lah. Tetapi tidak pada kita punya Distrop ni lah. Distrop kita ni pertama sekali fungsi dia cuci pinggan. Yang kedua, boleh mencuci sayur yang layu. Kalau ada sayur layu, jangan buang. Kita titikkan di dalam mangkuk, rendam dan akan segar semula lah. Yang kedua, boleh cuci buah-buahan yang ada lilin dekat brokoli, yang ada lilin pada anggur, yang ada lilin pada mana-mana buah-buahan lah. Okey, yang ketiga, boleh mencuci ikan. Kalau ikan kita berbau busuk,
daging, ayam, kan? Memang sangat-sangat bagus untuk menghilangkan bau lah. Dan satu lagi yang menghilangkan bau hamis pada kita punya sinki lah. Sinki pun tak tersumbat menggunakan distrop ni lah. Okey, satu lagi, pencuci pinggan ni pun sangat sesuai, boleh digunakan untuk mencuci botol susu anak lah. Macam distril kan, boleh cuci dengan kita punya distrop. Dan satu lagi, distrop kita ni, dia adalah boleh dijadikan sebagai baja kepada tanaman, sayuran ataupun bunga kita. Kan banyak kelebihan dia kan. Jadi dia adalah sangat organik kan. Memang sangat-sangat lembut pada tangan. Pada tumbuhan elok, pada tangan pun elok, menjaga kulit. Kalau ada sesetengah yang anak ataupun kulit kita sensitif yang ada enzima, kita boleh menggunakan distrop. Kita tak perlu was-was nak menggunakan kita punya distrop. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan demo distrop. Jadi saya nak tunjukkan hasil dia macam mana kita nak distrop ni. Dia sangat-sangat jimat. Harga dia RM30. Kita boleh guna selama 6 hingga ke 8 bulan penggunaan. Kan? Daripada setiap bulan, kalau kita pakai brand ni, setiap bulan kita beli. Dua, kan? Dah berapa ringgit? Dia RM30, 6 ke 8 bulan. Kita boleh bahagi. RM30 tu bahagi 6 bulan. Berapa yang kita boleh pakai dalam 1 bulan? Okay, dekat sini saya nak tunjuk demo. Ditunjuk demo. Okay. Kalau saya tunjuk dekat sini, agak-agak lah, kan? Sabun distrop yang ada ni, berapa pinggan yang kita boleh basuh? Cuba anda bagi tahu dekat saya. 3 pinggan, 5. Okay, kita tengok hasil dia. Macam mana kita menunjukkan hasil? Kita sediakan air dan kita sediakan span lah. Okay, kita tengok yang ni. Tadi kata 5 atau 3 atau 5 pinggan kan? Kita tengok. Kita calikkan sahaja macam ni. Okay. Dan kita rendamkan dalam air. Cuba anda kira, saya dah picit 2 kali. Okay. Nampak tak duri sabun ni? Kan? Sangat-sangat. Kalau tadi anda bagi tahu 3 ke 5 biji pinggan. Sekarang ni, daripada melihat bui sabun ni, agak-agak berapa pinggan yang kita boleh basuh. Contohlah, tangan kita penuh dengan sabun. Kan? Bunyi telefon. Ini kehebatan saya nak beritahu ke anda. Anda cuma buat seperti ini sahaja. Sebab sabun kita organik, selamat dan tak melekip. Anda boleh capai telefon tanpa membasuh, tanpa membilas tangan. Hebat tak kita punya produk distrop? Hebat kan? Sangat-sangat hebat. Okey. Kalau tadi saya dah tunjukkan anda demo distrop, saya nak tunjukkan kepada anda demo marketing plan. Macam mana kita nak menjual? Okey. Okay, anda lihat di sini, saya nak tunjukkan. Okay. Okay, dalam perniagaan Amway, kita kena memahami konsep 5M. 5M. M yang pertama kita perlu mengguna. Kenapa kita perlu guna? Supaya kita tahu, bila kita menjual, kita tahu kehebatan satu-satu produk, kelebihan dia, cara guna dia, jangka masa lama kita pakai, dan kebaikan dia, kan? Itu perlunya, pentingnya konsep 5M. M yang pertama kita perlu mengguna, yang kedua kita perlu menjual. Bila kita dah jual, kita kena adakah kita nak jual dengan harga customer ataupun harga runcit. Yang ketiga, kita perlu servis. Kita perlu
kita taja, bukan servis, menaja. Kita kena taja nak sponsor dia lah. Kita kena cerita lah. Kan, bila dah ni, kita taja dia, dia pun beli. Lepas tu, menaja, bila kita dah taja dia, bila dia dah beli, kita kena memberi servis. Kita kena servis lah. Servis dia supaya macam bukan macam dekat kedai lah. Dia beli je, sama ada dia beli ke, nanti bulan depan dia beli brand lain-lain. Bulan seterusnya beli brand lain-lain. Tidak pada MOU, maknanya kita nak kekalkan supaya dia menggunakan 100% daripada bulan ke bulan tu menggunakan produk yang jimat dan menggunakan distro kita sahaja. Kes seterusnya adalah majlis MOU. Kita buat perniagaan MOU, kita kena ada product knowledge lah. Kan, bila orang tanya, kita boleh jawab. Bila dia tanya macam ni, kita boleh jawab. Bermaknanya kita mempunyai pengetahuan yang luas lah mengenai produk kita. Okey. Tadi saya ada sembang mengenai bonus MOA. Dalam MOA kita ada 14 pendapatan. Kan? Bonus yang pertama adalah bonus pelaksanaan yang kita perlu cari dalam 1 hingga 30 dan 31 setiap bulan. Kita kena cari kita punya target. Dalam MOA ni dia ada target. Okey, contoh kalau dekat sini dah ditetapkan dah dia punya point apa, dia punya bonus lah. Kan, contoh 250 PV. Okay. PV tu adalah point value. Kita akan dapat 3%. 900 point kita akan dapat 6%. 1750 point kita akan dapat 9%. 3,000 point kita akan dapat 12%. Sebagai leaders, bila dah kita pandai menjual, kita dah faham. Seterusnya 4,500 kita akan dapat 15%. Dalam 2,000 lebih macam itulah pendapatan yang kita dapat pada bulan tersebut. Seterusnya 7,518%, dan yang teratas adalah 12,500. Kita dah capai pin silver dan kita dapat bonus yang banyak lah. Okay, seterusnya kita akan dapat bonus yang kedua adalah untung buncit 25% hingga 35%. Kita jual kepada kita punya prospek lah. Jangan jual pada ABO. Seterusnya kita akan dapat bonus tahunan. Iaitu dalam MOA ni, dalam 1 tahun, kita kena bekerja daripada contoh dia bulan 9 hingga ke bulan 8. Untuk kita nak bekerja keras, untuk kita capai matlamat, untuk kita capai target, untuk kita cari duit yang banyak. Okay. Contoh, bila kita dapat pendapatan 21% tu sebanyak 6 kali. 6 kali. Mula pin pertama silver, bulan kedua dan ketiga naik pula berbesar, keempat, kelima dan bulan keenam tu kita naik pin platinum distributor lah. Itu kita dapat. Di hujung tahun tu MOE akan bayar kita punya bonus lah. Kalau dalam 1 tahun tu kita auto buat 12 kali, kan, 12 kali kita akan dapat pendapatan bonus tahunan 40,000. 40K. Sangat-sangat banyak. Mana ada bonus yang banyak macam tu yang MOE bagi pada kita lah. Seterusnya, okay, tadi melancong bila kita auto 12 kali. Dia tinggal pada point pula. Kan, point kita. Melancong, suami, isteri buat, suami pun dapat sekali. Dapat sekali melancong. Kan. Seterusnya, kita akan dapat royalty income. Pencen. Bukan orang yang bekerja di kerajaan saja dapat pencen. Dalam syarikat MOE pun kita ada pencen. Macam mana dapat pencen? Kena ikut. Saya nak tunjuk. Okey. Yang pertama, 1 hari kita kena cari, yang ni. Kita kena cari 1 distro ni. Ini kita anggarkan 10 point. Bermakna kita kena jual 1 hari 2 botol. Maknanya 20
poin lah. Maknanya kita kena jual satu pagi, satu petang. Tak kisahlah satu hari tu janji kita jual 2 botol bistro. Cara kiraan dia, okey. Satu hari 20 poin. Bermakna 20 poin tu kita darab dengan satu bulan. Iaitu 30 hari. Kita akan dapat 600 poin. 600 poin kita darab dengan tadi saya sebutkan untung runcit 30%. Kita ambil purata 30%. Kita akan dapat 180 poin. 600 poin kita darab dengan 3%. Kita akan dapat, macam mana dah dapat 3%? Kita akan dapat daripada, kita tengok pada bonus pelaksanaan. Kan? Sebabnya bonus pelaksanaan 900 point value adalah 6%. Tak capai kepada 900 poin lah. Jadi kita ambil yang terdekat iaitu 250 poin bersamaan dengan 3%. Okay. Seterusnya, kita campurkan. Ini kita buat seorang-seorang. Ini adalah yang kita buat seorang-seorang. Kita campurkan, kita akan dapat 198 poin. Kita darab, kita tukar kepada ringgit. 1 point value, RM3.10. Kita tukar, kita akan dapat RM613.80. Okey tak? Kalau buat pendapatan macam ini kita buat perseorangan, seorang-seorang. Kalau kita buat dengan kumpulan, kita kena MOA ini adalah networking. Jadi kalau kita nak pendapatan banyak, kita kena bekerja dengan kerjasama dengan kumpulan. Okey. Kumpulan. Contoh dia Ani. Ani ni dia akan cari 4 orang. A, B, C dan D. Kan 4 orang. A, B, C D ni akan cari 600 poin sebulan. 600. Dan kita sendiri pun buat 600 poin. Jadi, bila jadi 600, kita jumlahkan keseluruhan dia, kita akan dapat 3,000 poin. Kita darab dengan, kalau kita tengok dekat sini, dekat bonus pelaksanaan, 3,000 poin adalah 12%. Kita darab dengan 20%, kita akan dapat 360 poin. MOA ni sangat-sangat adil. Pendapatan yang kita dapat tadi 360 poin tu, A, B, C dan D kita kena bahagikan. Jadi 18 poin kita darab dengan 4 orang. Downline kita akan dapat 72. Yang ni asing, kita bahagi kepada mereka. Jadi yang tinggal pendapatan kita lah. Kita akan dapat 288 poin value lah. Okay. Dalam bulan tersebut kita pun ada personal sale. Kita pun buat 600 poin. Kita darab dengan 30%. Kita akan dapat 180 poin. Kita tambah menjadikan jumlah dia adalah 468 poin. 648 poin ni kita tukar kepada ringgit. Menjadikan pendapatan kita adalah 1,450 sen. 1,458 sen. Banyak tak? Bila A, B, C, D ni tengok, mereka pun nak pendapatan macam kita. Macam Ani ni lah. Yang saya tunjuk tadi ni macam Ani. Dia nak juga. Okay, dengan syarat, kalau kamu nak pendapatan seperti ini, kamu perlu cari 4 orang. 4 orang. Macam mana yang saya buat? Kamu pun perlu cari 4 orang untuk dapatkan pendapatan seperti yang ni tadilah. Okay, bila kita dah tunjuk, dia akan cari 4 orang. Kan? Jadi bermakna A, B, C dan D ni mereka ada 4 orang, B ada 4 orang, C ada 4 orang, D ada 4 orang. Okey, jadi kita totalkan jumlah dan personal sale dengan kita sekali lah sekumpulan. Kita akan dapat 12,600 kali dengan 21%. Dah capai pit silver. Kan? Sebab kita bekerja dengan kumpulan, kita akan dapat jumlah dia 2,646 poin value. Poin lah. Okay, jadi 360 poin ni kita bahagikan pendapatan mereka, 360 kita bahagi dengan 4. Jadi dapatlah 1,440 poin. Okay, lepas tu kita tolak. Kita nak bagi pendapatan mereka tu asing sebab kita nak tahu berapa yang kita dapat. Okay. Kita akan dapat 1,206 poin
darab dengan personal salary kita 180 poin, kita akan dapat 1386 dan kita tukar kepada duit. Kan kita tukar kepada duit, kita akan dapat RM4,296. Seronok tak dapat pendapatan macam ni? Siapa yang suri rumah, set income, akan dapat seperti inilah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk anda. Sekian, terima kasih.